Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para penonton yang menonton di luar sana. Hari ini saya Muhammad Farhan bin Muhammad Ali mewakili pada Grup 5 ingin membentangkan tajuk ICT, penggunaan ICT mampu mengukuhkan perpaduan masyarakat dalam subjek penghayatan etika dan peradaban. Ayo kita kaji sama-sama. Jika anda semua tahu, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT memainkan peranan penting bagi setiap manusia maupun sesebuah negara di dunia dalam menunjukkan ekonomi berasaskan pengetahuan K-ekonomi. Usaha menyerapkan ICT ke dalam sektor pendidikan akan menghasilkan golongan guru dan pelajar yang bijak komputer dan menjadi penyumbang kepada pembangunan ekonomi di masa hadapan serta mengeratkan hubungan sesebuah kaum. Ia merupakan titik peralihan yang kritikal dalam pendidikan di negara ini apabila disepadukan ke dalam kurikulum pendidikan. Memandangkan keperluannya dalam persekitaran pekerjaan masa kini, kertas ini bertujuan untuk melihat ICT dalam pembangunan belia, khususnya pelajar, dan mengupas isu jurang digital yang masih lagi agak kritikal dalam pembangunan ICT di Malaysia. Walau bagaimanapun, kemajuan ICT dilihat dengan banyak menimbulkan isu dan memberi cabaran dan dugaan kepada masyarakat Malaysia. Oleh yang demikian, kertas kerja ini akan dapat menerangkan isu dan sebanyak tentang cabaran dan kesan dunia cyber dalam perkembangan akhlak masyarakat Malaysia. Fokus utama akan diberikan kepada impak kepada masyarakat daripada aspek sosial. Sesungguhnya, impak IT turut memberi kesan kepada sektor kesihatan, pendidikan dan keselamatan. Terdapat beberapa objektif dalam kajian teknologi ICT dapat mengukuhkan perpaduan masyarakat. Yang pertama adalah kita dapat mengenal pasti pemahaman yang lebih dalam tentang teknologi ICT. Yang kedua adalah kita dapat mengenal pasti pemahaman yang lebih dalam tentang perpaduan masyarakat. Yang ketiga adalah kita dapat mengenal pasti impak teknologi ICT dapat mengukuhkan perpaduan masyarakat. Terdapat beberapa persoalan yang tertanya-tanya di dalam kajian ini. Yang pertama adalah mengapa teknologi ICT dapat mengukuhkan perpaduan masyarakat. Yang kedua adalah apakah keistimewaan teknologi ICT kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah apakah kesan negatif penggunaan teknologi ICT dalam perpaduan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan masuk pada konsep dan literatur, iaitu konsep dan literatur ada 3 bahagian. Yang pertama sekali adalah konsep ICT, literatur ICT, dan terakhir adalah pengaruh ICT. Konsep ICT, apa itu ICT? ICT adalah teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan, pengaliran, penyebaran dan penyimpanan data. Asas ICT ada 3, iaitu untuk mengumpul maklumat, memanipulasi maklumat dan berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi apakah bidang yang menggunakan ICT ni? Bidang yang digunakan ialah dalam bidang pendidikan, perdagangan, perbankan dan sebagainya. Dari sudut individual yang bergelar remaja, media sosial kebiasaan menjadi tempat persinggahan mereka untuk memuat naik kegiatan harian mereka. Remaja sering menghabiskan masa dengan melayari sosial media sehingga mengabaikan masa yang terluang dengan keluarga. Ini juga salah satu faktor yang mengundang perpecahan dalam keluarga. Isu seperti LGBT yang tular di media sosial menyebabkan ramai yang menyokong dan menjadikan satu contoh ikutan kepada anak muda. Anak muda mudah dipengaruhi dengan unsur negatif daripada komentar-komentar yang ada di media sosial. Tersebarnya unsur negatif ini akan mengundang kepada sebuah pembentukan masyarakat yang menyokong LGBT. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai jenis agama dan kaum. Isu-isu sensitif yang melibatkan soal agama sangat mudah dibangkitkan melalui media sosial. Kejadian yang menyentuh isu sensitif ini sering terjadi melalui komentar-komentar daripada penggunaan media sosial sendiri. Isu seperti keinginan murtad pernah berlaku di Malaysia. Hal ini kerana mereka tidak ingin mengamalkan ajaran agama Islam dan memberi atas alasan bahawa ingin berkahwin dengan pasangan yang beragama lain. Ini menunjukkan bahawa masyarakat kita mempunyai pegangan yang rendah dalam pembentukan masyarakat Islam yang sejati.
Dari sudut politik, media sosial juga mempunyai peranan dalam menyokong kegiatan yang berhubungan dengan perubahan sosial. Media sosial adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menyertai di dalam pelbagai penyertaan sosial. Dalam politik, media sosial bukan lagi digunakan untuk berkomunikasi dan bersosial semata-mata, tetapi penggunaan media sosial terlibat dalam penyertaan politik dan sebagainya. Media sosial dianggap mampu untuk melakukan tindakan mobilisasi orang ramai untuk ikut serta dan menyokong kegiatan yang berhubungan dengan perubahan sosial. Perlakuan ini akan menyumbang kepada sikap tidak jujur dalam menjalankan kegiatan politik yang melibatkan keharmonian dan keamanan negara. ICT mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat dan juga belia, dan pengaruh tersebut mempunyai impak positif dan impak negatif. Impak positif ialah ICT membantu belia untuk mendapatkan berbagai maklumat dalam pembelajaran, dalam pendidikan atau pekerjaan, ataupun apa-apa maklumat yang amat penting yang boleh dicari di dalam internet. Kemudian ialah menyumbang kepada peningkatan sosial dan ekonomi dalam segi pekerjaan, mudah untuk mengurus maklumat dan meningkatkan kemahiran penggunaan ICT. Impak negatif disebabkan oleh pengaruh ICT dalam kehidupan kalangan belia ialah pembaziran masa yang banyak dengan perkara yang tidak berfaedah, menjejaskan kualiti hidup jika salah gunakan ICT tersebut, dan terlalu banyak juga penyebaran fitnah disebabkan oleh penggunaan media sosial dan ICT dan juga internet. Bagi metodologi kajian, kajian ini merupakan satu kajian mengenai penelitian terhadap penggunaan teknologi terhadap kaum yang ada di Malaysia, metodologi bagi tata cara pengumpulan data dan tata cara penganalisian data yang efektif bagi menyempurnakan penyelidikan dalam tugasan ini ialah dengan menggunakan kaedah sumber sekunder, iaitu dengan mengumpul merekodkan semua data yang diperolehi oleh pihak lain untuk dijadikan sebagai rujukan penyelidikan. Data diperolehi dengan dua kaedah, iaitu daripada kaedah dokumentasi dan soal selidik. Dokumentasi diperolehi secara sedia ada, misalnya di perpustakaan, institusi pengajian tinggi dan kawasan tempat tinggal pengkaji, di mana bahan terdapat dalam bentuk buku, sumber internet dan sebagainya. Selain itu, pengkaji juga telah membuat kaedah soal selidik terhadap beberapa orang responden secara online untuk menyokong kajian yang telah pengkaji buat. Untuk sumber internet, saya dapat mengenal dengan lebih dalam tentang ICT berdasarkan web Cikgu Odi. Teknologi maklumat dan komunikasi merupakan teknologi yang diperlukan untuk memproseskan data. Ruang lingkup tajuknya sangat luas. Ia boleh berkenan dengan segala aspek dalam urusan dan pemprosesan maklumat. Secara tepat dan mudahnya adalah penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Selain itu, teknologi maklumat Information Technology atau IT dan teknologi maklumat dan komunikasi ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Seterusnya, yang kedua, pengkaji menggunakan kaedah soal selidik. Pengkaji telah melakukan kaedah soal selidik terhadap beberapa orang responden. Pengkaji mengambil masa hampir 5 hari untuk menganalisis data yang diberikan oleh responden. Pengkaji menyenaraikan beberapa soalan seperti nama, umur, tentang penggunaan ICT, sehari berapa lama menggunakan ICT, adakah ICT membantu dan lain-lain untuk dijawab oleh responden. Setelah mendapat respon, pengkaji akan menganalisis kebarangkalian yang menyokong atau tidak menyokong data yang diberikan. Teknologi ICT juga mempunyai kebaikan dan keburukannya terhadap perpaduan masyarakat. Terdapat pelbagai kebaikan yang boleh didapati dalam teknologi ini, iaitu masyarakat sentiasa peka dengan perkembangan dunia. Dengan adanya teknologi maklumat dan komunikasi, masyarakat dan negara ini tidak akan ketinggalan untuk mengikuti perkembangan di dalam dan di luar negara, kerana maklumat yang dihantar akan disebarkan dengan sangat pantas. Masyarakat hanya perlukan komputer peribadi dan internet untuk mendapatkan maklumat yang penting dan bermanfaat. Contohnya seperti maklumat tentang virus coronavirus yang telah melanda seluruh dunia, ataupun politik di negara barat seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom. Dengan ini, masyarakat Malaysia tidak akan keciciran maklumat dan akan sentiasa peka dengan isu semasa. Selain itu, teknologi ini juga dapat mengeratkan lagi silaturahim antara satu sama lain. Keluarga yang berada di luar Malaysia
dapat berkomunikasi dengan ahli keluarga yang berada di dalam Malaysia sama ada menggunakan panggilan video atau mesej di aplikasi WhatsApp. Berkomunikasi menggunakan panggilan video atau mail elektronik jauh lebih murah dan mudah serta lebih pantas daripada menghantar surat. Kewujudan teknologi. Teknologi ini juga dapat membantu dalam sistem pembelajaran dan pengajaran. Pelajar boleh mendapatkan maklumat-maklumat yang penting dari seluruh dunia melalui internet untuk melakukan kerja atau projek di sekolah. Dengan cara ini, pelajar dapat pendidikan yang lebih luas dan menjimatkan kos. Teknologi ICT ini juga boleh merosakkan perpaduan masyarakat dengan penyalahgunaan oleh pengguna-pengguna teknologi ini, terutamanya jenayah cyber. Jenayah cyber ini dimasukkan seperti penipuan secara atas talian, berlaku transaksi palsu, buli cyber dan sebagainya. Kelicikan penjenayah cyber ini ada kalanya mampu mengodam sistem pertahanan negara dan rahsia-rahsia kerajaan yang boleh mendedahkan sesebuah negara kepada ancaman luar. Penipuan jual beli dalam talian juga membawa kerugian yang besar kepada pembeli atau penjual. Selain itu, generasi zaman sekarang pula banyak menghabiskan masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Keseronokan melayari laman-laman sosial seperti Facebook, Twitter dan bermain permainan maya secara atas talian menyebabkan seseorang menghabiskan banyak waktu. Kesan yang paling ketara adalah terhadap pelajar yang menghabiskan waktu mereka melayari internet sehingga mengabaikan kerja sekolah dan waktu belajar. Teknologi ini juga menjadi penyebab utama kepada ketagihan pornografi dan bahan-bahan lucah. Generasi muda khususnya lebih terdedah untuk melayari laman sesawang yang tidak bermoral yang disebabkan benteng agama mereka tidak kukuh. Melalui laman sesawang tidak bermoral ini, generasi muda akan mudah terpengaruh dan mengikut perlakuan yang tidak baik menerusi laman sesawang tersebut. Daripada kajian ini, ternyatalah bahawa teknologi maklumat dan komunikasi ini dapat memberikan kesan yang positif serta negatif. Namun, kesan-kesan negatif yang berpunca daripada kemajuan teknologi ini haruslah diberi perhatian oleh kerajaan dan pihak bertanggungjawab agar gejala negatif ini dapat dipanteras. Okay guys, kita berada di penghujung jalan cerita kita pada hari ini. Ternyata ICT mampu memberikan impak yang positif kepada masyarakat. Justru kita sebagai rakyat Malaysia kenalah ambil iktibar dan peluang ini sebagai peluang untuk mengeratkan lagi sebuah perpaduan kaum. Jadi dengan ini saya mewakili kumpulan 5 ingin mengucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang.